Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam Al-Quran, surah yang terletak di turutan surah yang ke-44 di dalam Al-Quran, surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan merupakan surah Makkiyah, surah yang mana ia diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah sebelum hijrah. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kepada susunan tertib susunan surah Al-Quran, ia mempunyai perkaitan di antara surah sebelum dengan surah selepas daripada surah tersebut. Sebagai contoh, surah Ad-Dukhan sebelumnya, kalau bermula daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, surah sebelumnya iaitulah surah Az-Zukhruf, dan surah selepas Ad-Dukhan ialah surah Al-Jathiyah. Baik, surah Az-Zukhruf menceritakan tentang kemewahan, kenikmatan, kekayaan. Itu yang menjadi tema di dalam surah Az-Zukhruf, yang mana intisari keseluruhan surah Az-Zukhruf memperingatkan kepada kita manusia kekayaan, nikmat yang Allah berikan kepada kita di atas dunia ini. Janganlah sampai nikmat itu menenggelamkan kita, melalaikan kita, membongkakkan diri kita. Baik, itu tema intisari di dalam surah Az-Zukhruf. Masuk pula kepada surah Ad-Dukhan. Surah ini menceritakan bagaimana keingkaran dan penentangan golongan musyrikin Mekah. Mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di hujung ayat di dalam surah Ad-Dukhan ini, ayat 23, ayat 24, ia menceritakan bagaimana Fir'aun telah bertembung dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, dan akhirnya kerana kesombongan Fir'aun yang tenggelam dengan harta kemewahan dunia, akhirnya dia tenggelam di laut mati. Terbelah laut mati itu, maka jatuhlah ataupun tenggelamlah Fir'aun dan kuncu-kuncunya di dalam laut mati tersebut. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah Ad-Dukhan, kalau kita boleh tadabbur ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim.
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakki yal'abun. Sadaqallahul azim. Hadirin rahmati Allah, lihat ayat yang pertama, Allah mulakan dengan perkataan Hamim. Hamim. Di dalam ayat-ayat yang lain, contoh surah Maryam, Allah mulakan Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim. Lagi ada pula Alif, Lam, Mim, Ra. Tiba-tiba salah baca tu Haji, orang baca Alamari, Alif, Lam, Mim, Ra. Kan? Kalau itu kena ada ilmu. Allah rahmati Allah, kenapa Allah Azza wa Jalla mulakan Hamim? Apa maksud ini? Tuan-tuan, para ulama salaf, mereka mengatakan biarlah Allah Azza wa Jalla sahaja yang maha mengetahui apa maksudnya. Dan huruf-huruf ini itu disebut sebagai huruf muqata'ah. Huruf muqata'ah yang membawa maksud. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim. Kerana tuan-tuan, kalau kita lihat balik tadabbur Al-Quran, setiap perkataan yang kita sebut tadi, Alif, Lam, Mim, selepas itu mesti ayatnya selepas itu menceritakan hebatnya Al-Quran. Alif, Lam, Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya pada Al-Kitab, pada Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk kepada sekalian orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, Hamim wal kitabil mubin. Demi Al-Kitab, demi Al-Quran yang memberikan penjelasan mana yang baik, mana yang buruk. Baik, hadirin yang rahmati Allah, Ad-Dukhan maksudnya asap tebal ataupun kabut. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, Ustaz, surah ni ceritakan tentang asap tebal yang akan berlaku, tanda-tanda kiamat besar ke Ustaz? Jawapannya tidak. Sebab alamat al-kubra, petanda ataupun tanda-tanda besar kiamat, dia ada beberapa siri-sirinya. Keluarnya Dajjal dan seumpamanya. Salah satunya ialah akan diliputi langit-langit kita ini dengan kabut ataupun asap yang tebal. Lagu mana? Wallahu a'lam. Tetapi dalam ayat ini kisahnya begini tuan-tuan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjunjung ataupun menerima tugasan untuk menyampaikan wahyu selepas 7 tahun kenabian. Selepas 7 tahun kenabian, rupa-rupanya penentangan daripada musyrikin Mekah, orang Quraisy ini begitu kuat sekali. Mereka mengancam, mereka mengugut, mereka memboikot, mereka menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau zaman itu nak buat ceramah perdana macam kita ni tak boleh lah. Mereka menentang Rasulullah, menentang yang sekeras-kerasnya. Akhirnya tuan-tuan puan rahmati Allah, apa yang berlaku? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, tolong turunkan musibah, tolong turunkan azab kepada musyrikin Mekah ini. Apa yang Nabi minta? Nabi minta supaya diturunkan musibah, azab seperti apa yang telah berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kemarau panjang selama 7 tahun, sama seperti zaman Nabi Yusuf ketika berada di Mesir. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah memakbulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul jadi, iaitulah asap tebal memenuhi langit
ketika itu, sampai dalam riwayat menyatakan bila tengok ke langit tak nampak langit. Asap tebal, kabut itu menyebabkan musyrikin Mekah menjadi kepanasan yang amat sangat, menjadikan mereka kebuluran, menjadikan mereka gatal-gatal dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila berlaku begitu, ya, kemarau yang terlampau sangat itu, akhirnya musyrikin Makkah mereka kata, jomlah kita pergi jumpa Muhammad, kita minta tolong kepada Muhammad, berdoa semula kepada Tuhan dia supaya Allah angkat semula musibah ini, dan kita buat janjilah kepada Nabi Muhammad untuk kita ikut Muhammad dan ikut Tuhannya. Jadi pada waktu itu tuan-tuan, ketua kepada musyrikin Mekah, iaitulah pada waktu itu Abu Sufyan. Apa yang berlaku? Abu Sufyan pergi bertemu Rasulullah dan minta tolong, ya Rasulullah, tolonglah minta doa kepada Tuhan kamu supaya diangkat musibah ini, dan kami janji selepas diangkat musibah ini semua clear balik, kami akan ikut kamu dan kami akan ikut Tuhan kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwanya sebagai seorang pendidik. Kenapa saya sebut pendidik? Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesantunan dan hikmah. Tetapi biasalah manusia ini, apabila didakwahkan dengan santun, dengan lemah lembut, dengan hikmah, tak mahu dengar juga. Kadang-kala perlu juga elemen ketegasan untuk menyebabkan mereka terfikir. Maka dengan asbab itulah Nabi minta doa kepada Allah supaya musibah itu turun, menjadikan elemen ketegasan untuk mereka berfikir. Jadi bila Nabi lihat pemimpin mereka datang bertemu Rasulullah, agakkan awal, maknanya mereka ini telah insaf. Nabi SAW mengangkat doa. Tuan-tuan, doa yang apa? Doa yang dibacakan bersama pada waktu itu, ayat nombor 12, Rabbana kshif annal azab inna mu'minun. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, hapuskanlah dari kami azab ini, sesungguhnya kami orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, dalam riwayat, setelah kabut itu hilang, dukhan itu hilang, apa yang berlaku tuan-tuan? Musyrikin Makkah tadi, ya, janji asalnya kata nak ikut Rasulullah, akhirnya mereka tidak ikut Rasulullah juga. Mereka kembali kepada perangai asal mereka, iaitulah mereka menentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, hadirin sekalian, Al-Quran merupakan kalam Allah yang membicarakan soal masa lampau. Kisah-kisah umat terdahulu diceritakan di dalam Al-Quran. Al-Quran juga menceritakan zaman sekarang yang sedang berlaku, ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran juga menceritakan perkara yang akan datang. Dalam konteks ayat ini, tuan-tuan hadirin dirahmati Allah, setelah musyrikin Mekah mereka kembali perangai macam perangai mereka sebelum kabut itu turun, sebelum dukhan itu memenuhi langit Mekah pada waktu itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat 16, yauma nabtishul batshatal kubra inna mu'minun. Apa kata Allah? Pada hari kami menghentam, memalu hentaman yang besar, sesungguhnya kami pemberi siksaan yang berat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Allah kata apa? Satu hari nanti kami akan palu hampa semua. Kami akan kenakan azab yang lebih berat daripada dukhan ini. Itu intisarinya. Tuan-tuan, ayat ini turun pada waktu itu tak berlaku lagi, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih belum tahu apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya tuan-tuan, apa yang Allah taala sebut di dalam ayat ini maha benar berlaku 7 atau 8 tahun selepas itu, iaitulah peperangan Badar Al-Kubra. Dalam peperangan Badar Al-Kubra, pimpinan-pimpinan kanan musyrikin Mekah
Sekitar 70 orang semuanya mati di dalam pertempuran peperangan Badar Al-Kubra. Ini menunjukkan maha benarnya ayat Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Azza wa Jalla kata di dalam Al-Quran akan berlaku pada masa akan datang, pastilah ia akan berlaku. Samalah tuan-tuan ayat di dalam surah Al-Masad, tabbat yada kan? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Bagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Abu Lahab itu tempatnya di dalam neraka. Ketika ayat ini turun tuan-tuan, Abu Lahab masih hidup ada lagi. Masih hidup ada lagi Abu Lahab, dan sampailah dia meninggal dunia, sampai kesudah Abu Lahab tidak mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak sebut perkataan itu. Ini menandakan Allah Azza wa Jalla maha benar. Maka dengan sebab itu, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita membaca Al-Quran dengan kita mentadabbur, tuan-tuan, apa maksud tadabbur? Kalau kita melihat takrif yang diberikan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, tadabbur Al-Quran mesti ada 5 perkara. Pertama, we have to recite the Quran. Kita mesti membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami Al-Quran dengan kita merujuk kepada terjemahan Al-Quran, translation Al-Quran. Yang ketiga, kita mesti mengetahui isi kandungan konteks ayat, apa asbab nuzulnya, apa konteks ayatnya, apa ayat ahkamnya. Di sini memerlukan kepada tafsirul Quran. 3. Yang keempat, ahli mentadabbur yang mesti kita buat, iaitulah refleksi. Apa maksud refleksi? Ayat Al-Quran yang kita baca, bawa ke dalam kehidupan kita. Yang terakhir, beramal dengan Al-Quranul Karim, supaya ia bukan setakat dilagukan, ditarannumkan, diperbetulkan tajwidnya. Alhamdulillah, semua itu kita telah buat, syukur Alhamdulillah. Itu pun Allah Ta'ala suruh kita membaca Al-Quran, warattilil Quran tartila. Cantik lagi, kita tambah setingkat lagi, iaitulah kita memahami Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya orang bukan Islam apabila mereka membaca Al-Quran, mereka membaca dengan mengkaji, akhirnya mereka memeluk Islam. Sebagai contoh tuan-tuan, Dr. Gary Miller dari Toronto, Canada, profesor matematik, membaca Al-Quran pada awalnya niatnya nak cari kesalahan Al-Quran. Niatnya nak cari kesalahan Al-Quran. Tetapi setelah beliau membaca Al-Quran, termasuk translation, akhirnya beliau tak bertemu walau sebaris, walau sepatah kekurangan Al-Quran. Akhirnya beliau bertemu apa? Beliau bertemu Tuhan, beliau bertemu hidayah, mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan beliau menulis buku The Amazing Quran. Tuan-tuan, dalam buku dia ada satu perkara yang menarik, iaitulah tentang surah An-Nur ayat 40. Tuan-tuan balik nanti boleh tadabbur ayat surah An-Nur ayat 40. Rupa-rupanya dalam surah An-Nur ayat 40 Allah Azza wa Jalla menceritakan teori samudera dalam. Di dalam laut itu ada lapisan-lapisan ombak lagi, kegelapan demi kegelapan, lapisan-lapisan ombak lagi. Jadi seorang pakar laut bila dia membaca translation Al-Quran, dia kata, adakah Muhammad pernah turun ke laut ni sampai Muhammad boleh cerita tentang teori samudera, oceanografi, kalau ilmu hari ini? Akhirnya Nabi Muhammad tidak pernah turun ke laut, ya, kerana faktor geografi dan sebagainya. Akhirnya inilah yang dikatakan ayat Allah Azza wa Jalla, Al-Quranul Karim merupakan kalam al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawatih, merupakan kalam Allah, mu'jizat kalam Allah yang apabila dibacakan dia jadi ibadah kepada kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, saya kira sekadar itulah sahaja tazkirah ringkas pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, dan mudah-mudahan Al-Quran lah yang akan menjadi teman kepada kita di dunia ini, sebagai kompas hidup kita, dan tentunya di alam barzakh nanti. Waktu itu tuan-tuan, kita hanya bersendirian, berbantalkan
tanah yang dibuat bulat-bulat begitu, bertemankan kain, ya, kain yang berwarna putih itu, seorang-seorang, tidak ada lampu, tidak ada aircon pada waktu itu. Yang menjadi teman kepada kita ialah berapa jumlah, berapa banyakkah ayat Al-Quran yang kita baca, berapa banyakkah Al-Quran yang kita tadabbur, dan berapa banyakkah ayat Al-Quran yang hidup di dalam hati dan hidup di dalam kehidupan keluarga kita, tuan-tuan. Dan yang paling penting, saya tinggalkan akhirnya Nabi sebut kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, kerana Al-Quran akan memberikan syafaat, bantuan kepada sekalian hamba-hambanya yang bersahabat dengan Al-Quran di atas dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah datang dari kelemahan diri saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.